أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang, yang dimuliakan para alim ulama, asatizah, dengan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita mengerjakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seperti mana yang telah dijadualkan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hilmi Hanis bin Muhammad. Sebuah hadis menyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innaha nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pada muka surat yang ke-29 dalam tajuk subtopik sumber hukum faraid. Setiap sesuatu hukum kena ada dalil. Daripada dalil maka ulama akan mengistinbat. Mengistinbat ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu nak bagi gambaran istinbat ini bagaimana, umpama satu kain, ibarat macam kain good morning lah, kain lap, kita basahkan dia, kemudian kita perah dia sehingga titisan yang terakhir. Itu ibarat mengistinbat hukum. Ulama-ulama, para imam mengistinbat hukum, datang dalil maka mengistinbat hukum. Untuk menentukan hukum itu bukan satu perkara yang mudah, dan syarat-syarat mujtahid itu terlalu panjang, dan kita bukan orang yang layak untuk berijtihad, tetapi kita hanya taklid, mengikut pendapat imam-imam mereka yang mengistinbat. Datang dalil sama ada Quran atau sunnah, maka mereka akan kaji dan kaji mengikut kepakaran mereka, ilmu yang mereka ada, sehingga terbitnya hukum berlandaskan dalil. Walau bagaimanapun, banyak hukum-hukum fiqh yang ikhtilaf, berbeza pendapat di kalangan para imam. Kerana apa? Kerana dalil yang ada tidak solid,
maknanya masih lagi gambaran samar-samar. Sehingga ada imam yang menafsirkan, mentakwilkan, oh maksud dalil ini sekian-sekian, maka hukumnya sekian-sekian. Seperti contoh, dalam bab apa yang biasa kita ikhtilaf di kalangan para ulama, dalam bab menyapu kepala. Kita dalam mazhab Syafi'i menyapu kepala ketika berwuduk, sebahagian sudah sah. Mazhab Imam Malik wajib semua. Mazhab Imam Abu Hanifah mesti separuh, sekurang-kurang separuh. Jadi berdasarkan dalil yang sama, tetapi istinbat hukum itu berbeza-beza daripada para imam, berdasarkan kepada kefahaman dan kemahiran mereka, kepakaran mereka dalam istinbat hukum. Adapun dalam bab faraid, tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ijtima' ulama, ittifaq ulama dalam hukum membahagikan faraid ini fardu ain, bererti wajib. Dan ijma' ittifaq ulama juga dalam setiap pembahagian faraid itu, bagi bapa sekian-sekian, bagi ibu sekian-sekian, bagi suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, pakcik, anak saudara, sepupu, datuk, sekian-sekian. Tak ada khilaf ulama. Kerana apa? Jelas dan terang dalil-dalil yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW jelas. Dan tak ada khilaf di kalangan ulama mengatakan, oh kalau ayah 1/6, tak, khilaf ada 1/4, 1/3, tidak. Kerana jelas. Bagi suami 1/2, 1/4, kerana jelas ayat Al-Quran. Walakum nisfu ma, nisfu itu adalah separuh, 1/2. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, contoh bagi suami, bagi kamu wahai suami-suami 1/2 daripada harta isteri kamu jika dia mati, jika dia tidak meninggalkan anak. Jelas, tak ada khilaf ulama tentang pembahagian setiap portion ahli waris, tak ada khilaf. Bahkan tak ada khilaf juga di kalangan para ulama tentang hukum berkait tentang faraid, hukum melaksanakan faraid, yang mana hukumnya adalah wajib, bukan sunat, bukan pilihan kedua, bukan bila dah berkelahi, berselisih waris baru nak kembali kepada faraid. Bila kata wajib, fardu ain. Bila kata fardu ain, macam hukum solat. Solat kita, puasa kita wajib. Ini pun kadang-kadang ada di kalangan masyarakat kita menganggap benda ni, perkara faraid ini satu perkara yang bukan wajib, sehingga melanggar ketetapan faraid. Contoh yang biasa kita dengar dan alami di kalangan masyarakat kita, adanya wasiat kepada ahli waris, yang mana syarat wasiat bukan kepada ahli waris. La wasiyata li warithin, kata Nabi. Selepas turunnya ayat berkaitan tentang pembahagian pusaka kepada ahli waris, Nabi menegaskan tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Kita di kalangan masyarakat kita masih ada yang mengamalkan. Antara contoh yang biasa, nanti kalau mak dah mati, nanti barang-barang kemas, rantai, gelang, subang, cincin, bagi-bagi dekat adik-beradik kamu yang perempuan. Ini biasa. Nanti kalau ayah dah mati, nanti rumah pusaka ini bagi kepada adik kamu yang bongsu. Wasiat ini tidak sah. Dan ini juga yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Kerana apa? Tak faham tentang faraid, tentang hukum yang berkait tentang faraid. Wasiat termasuk dalam perkara faraid. Nanti kita akan bincangkan satu bab berkenaan dengan wasiat, apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang menjadi batalnya wasiat itu jika tidak melepasi syarat-syaratnya. Ibarat kalau kita nak mati, kita wasiat kepada anak kita, nanti kalau mak mati, kamu jangan solat lagi. Ibarat begitu. Sebab faraid wajib, solat wajib, diwasiatkan kepada kita supaya jangan ikut faraid. Nanti kalau mak dah mati, kamu laki perempuan bagi sama rata. Ini juga banyak berlaku wasiat di kalangan ahli waris. Boleh tak nak muafakat? Boleh, kena masuk faraid dulu.
Kena tahu bahagian faraid dahulu setiap ahli waris, kemudian nak muafakat, nak bagi semua bahagian masing-masing pun silakan. Syaratnya kena tahu dahulu, masuk dulu dalam faraid, baru taharuj keluar daripada faraid. Syarat mesti kena masuk dahulu, tahu dahulu. Kerana itu wajib faridatan minallah, tilka hududullah. Ibarat kita kata ke anak, nanti kalau dah mak mati, kamu jangan solat lagi. Macam itulah ibaratnya. Sebab dua-dua wajib. Solat wajib, faraid juga wajib. Terdapat 3 sumber utama dalam menetapkan hukum faraid, iaitu yang pertama dari Al-Quran. Ayat-ayat yang menerangkan tentang harta pusaka di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori. Pertama ialah ayat yang menerangkan secara umum, dan yang kedua ialah ayat yang menjelaskan secara terperinci. Yang pertama, secara umum Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hak pewarisan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi golongan perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turun ayat ini adalah kerana kisah kematian seorang dari kaum Ansar yang bernama Auf bin Thabit. Dia meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan seorang anak lelaki yang masih kecil. Ayat ini asbab nuzulnya. Kalau kita lihat ayat ini pada surah An-Nisa ayat yang ke-7. Kenapa diturunkan dalam surah An-Nisa? Kerana untuk menaikkan martabat kaum wanita. An-Nisa maknanya wanita. Yang mana pada asal pusaka sebelum kedatangan Islam yang kita dah bincangkan sebelum ini, wanita ternafi haknya mewarisi pusaka. 1 sen pun tak dapat. Bahkan anak-anak yang kecil juga tak dapat. Siapa yang mewarisi pusaka? Di kalangan saudara si mati, adik-beradik atau ayah si mati, yang lelaki sahaja. Perempuan tak dapat langsung. Maka datang Islam untuk menaikkan martabat wanita. Secara umumnya ayat ini menunjukkan lelaki ada bahagian, perempuan juga ada bahagian. Yang mana asalnya sebelum itu wanita ternafi total, tak dapat langsung 1 sen pun daripada pusaka. Maka datang 2 orang sepupu Aus bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta pusaka Aus. Iaitu 2 orang sepupu ni yang dewasa bernama Khalid dan Arfajah mengambil kesemua harta Aus. Kemudian isteri Aus pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda tentang perkara tersebut. Lalu baginda bersabda, saya tidak tahu apa yang perlu saya kata. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Lepas peristiwa ini langsung Allah turunkan ayat berkenaan tentang adanya pusaka di kalangan kaum wanita. Cuma belum jelas lagi kerana ayat ini secara umum. Kategori kedua, manakala dalam kategori ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara terperinci satu persatu ahli waris yang berhak beserta bahagian bagi setiap orang daripada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad
fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yusikumullah. Yusi ni kata ulama ibarat wajib, hukumnya wajib. Mensyariatkan yakni mewajibkan. Ada lagi kalimah-kalimah ayat-ayat yang merujuk kepada wajib. Kutiba alaikum, kutiba alaikumus siyam. Kutiba juga merujuk kepada perintah wajib. Yusikum termasuk juga perintah yang wajib. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan. Lizakari mithlu hazil unsayan, nisbah lelaki dua, perempuan satu. Kalau contoh ada seorang anak lelaki, ada seorang anak perempuan, ada RM3,000. Yang lelaki 2,000, yang perempuan 1,000. Nisbah 1 dengan 2. Perempuan 1, lelaki 2. Ini maksud yang dikatakan mithlu hazil unsayan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, tak ada anak lelaki, semua anak perempuan, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Kalau misal kata anaknya semua perempuan, 2 orang atau lebih, 10 orang, 20 orang, semuanya perempuan, maka mereka akan mendapat berapa? 2/3. Dan kongsi sama rata sesama mereka. Sekalipun anak tersebut mungkin anak dari ibu-ibu yang berbeza. Contoh, suami ayah ini pernah berkahwin, isteri yang pertama, kemudian cerai mati, ada anak perempuan 3 orang. Kemudian kahwin yang baru, isteri yang kedua, ada anak 3 orang, semua perempuan. Jadi anak si mati ada berapa? 6. 6 semua perempuan, mereka akan dapat 2/3 dibahagi sama rata kepada mereka. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih daripada 2, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika dia, yakni anak perempuan si mati itu, jika dia, yakni anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperolehi setengah daripada harta yang ditinggalkan. Kalau misal kata seorang saja anaknya, maka yang seorang ini akan dapat berapa? Akan dapat 1/2. Tunggal anak perempuan je, maka akan dapat 1/2. Dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian mereka masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika dia, yakni yang meninggal dunia itu, mempunyai anak. Si mati ada ayah, si mati ada ibu, si mati ada anak, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Maka bagi ibu dan ayah ini masing-masing 1/6. Saya bagi rajah supaya mudah nampak. Okey, dalam ayat tadi dan untuk 2 orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal dunia itu mempunyai anak. Saya bulatkan yang dikatakan waris. Ibu ada, bapa ada, anak lelaki ada, anak perempuan ada. Ini si mati. Maka ibu akan dapat berapa? 1/6. Bapa dapat berapa? 1/6. Berdasarkan pada ayat ini. Jika dia, yakni yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Ini tadi misal kata ada anak,
Dalam kes ini, anak tak ada, anak lelaki tak ada, anak perempuan juga tiada. Maka ibu dapat berapa? 1/3. Dan bakinya akan dapat kepada ayah. Si mati tak ada anak, belum berkahwin, tak ada pasangan, tak ada adik-beradik. Adik-beradik dia pun tunggal saja, ada ayah dan ibu saja, maka ibu dapat 1/3. Bapa dapat berapa? Asabah, iaitu 2/3. Asabah maknanya baki. Baki daripada ibu, ibu dapat 1/3, bapa dapat 2/3. Jika dia yang meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Tadi si mati tunggal, tak ada anak. Ini si mati ada 2 orang atau lebih saudara mara. Sama ada saudara seibu sebapa atau saudara sebapa atau saudara seibu, sama ada lelaki atau perempuan. Maka ibu tak dapat lagi 1/3, ibu dapat 1/6. Ini kalau mana? Kalau si mati tak ada anak tetapi ada adik-beradiknya. Adik-beradik kepada si mati 2 orang atau lebih, maka ibu akan dapat 1/6 dan bapa akan dapat asabah 5/6. 1/6 ibu, bapa dapat 5/6. Saudara seibu sebapa ini atau seibu atau sebapa ini dapat ke tidak? Tak dapat. Walaupun dia ada, tetapi mereka tak dapat saudara, adik-beradik si mati. Kerana apa? Kerana mereka ahli asabah. Nanti kita akan masuk dalam bab fardu dan asabah. Adik-beradik asabah, bukan fardu. Asabah tingkat pertama, furuk waris, anak-anak dan ke bawah. Ada anak-anak lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki dan ke bawah, maka yang lain takkan dapat asabah. Asabah cuma satu golongan sahaja yang dapat. Kalau misal kata anak tiada, anak lelaki tiada, ada anak perempuan, maka anak perempuan yang seorang 1/2, 2 orang atau lebih 2/3 yang tadi. Baginya asabah pergi ke ayah. Usul sama ada ayah, atuk sebelah ayah, moyang sebelah ayah dan ke atas. Dan dia akan ambil yang paling dekat dengan si mati. Begitu juga anak. Yang paling dekat dengan si mati. Kalau ada anak, cucu tak dapat. Kalau ada bapa, atuk tak dapat, dan yang ke atas juga tidak dapat. Tak ada furuk, tak ada usul, tak ada anak lelaki, tak ada ayah si mati, baru adik-beradik dapat. Baru adik-beradik dapat. Tak ada adik-beradik yang seibu sebapa, ada adik-beradik sebapa yang sebapa dapat asabah. Tak ada dua-dua ni, ada anak daripada adik-beradik si mati, iaitu anak saudara daripada si mati, dia pun dapat. Maknanya kelompok yang pertama, anak ke bawah tak ada, atas ayah ke atas tak ada, adik-beradik tak ada, ada anak saudara. Tak ada anak saudara, pergi ke pakcik, adik-beradik kepada ayah. Itu panjang dah, jauh dah. Jauh dah perginya sampai kepada datuk saudara. Tapi benda ni perlu tahu, kerana ada kes bila tak ada waris yang lelaki, maka siasatan akan cari siapa lelaki yang paling dekat dengan si mati. Dia akan korek. Si mati ada tak adik-beradik? Ada, tapi mati dulu. Mati dulu tu, yang mati tu ada tak anaknya? Ada anak lelaki. Ini paling dekat. Jadi siasatan tu dia kena menyeluruh. Tapi kalau misalnya kata ada dah anak lelaki, tak perlu lagi dah cari adik-beradik. Tak perlu lagi dah nak siasat anak daripada adik-beradik. Tak perlu lagi nak siasat pakcik adik-beradik kepada ayah dan seterusnya. Maka ibunya mendapat 1/3 mana tadi. Dan untuk kedua ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6 daripada harta yang ditinggalkan jika dia, yakni yang meninggal itu, mempunyai anak. Ada saja anak, maka bahagian masing-masing anak ni merujuk kepada anak lelaki. Bapa 1/6, ibu 1/6. Kalau si mati ada anak lelaki, maka bapa cuma dapat 1/6. Kalau si mati tak ada anak lelaki, maka bapa dapat 1/6 tambah dengan asabah. Ibarat dapat baki. Yang ada cuma mak dan juga ayah. Mak dapat 1/3, bapa dapat 2/3 baki.
Jika dia, yakni yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia meninggal dunia mempunyai beberapa saudara, lebih daripada seorang adik-beradik, maka ibunya mendapat 1/6. Bakinya kepada ayah. Adik-beradik ni tadi, ada ke tak ada ke, dia tak dapat. Tetapi keberadaan adik-beradik mempengaruhi bahagian ibu. Ada adik-beradik seorang je, si mati ni adik-beradik seorang, dia 2 orang, yang mati, yang hidup masih ada, bermakna saudaranya seorang. Ibu dapat 1/3. Adik-beradik dapat tak? Tak dapat. Ada adik-beradik 2 orang, yang mati, termasuk yang mati 3 orang lah mati, kemudian ada adik-beradik 2 orang. Ibu tadi tak dapat 1/3, dapat 1/6, dan bakinya akan dapat kepada ayah. Adik-beradik yang 2 orang dapat tak? Tak dapat juga. Tak dapat sebab ada ayah tadi yang akan mewarisi asabah. Tetapi ada ataupun tidak adik-beradik 2 atau lebih mempengaruhi bahagian ibu, maka ibunya mendapat 1/6. Pembahagian-pembahagian tersebut yakni di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Ini kita sudah maklum, yang lepas kita dah bincangkan tentang apa waris nak kena buat kepada harta si mati sebelum faraid. Ada 4 perkara. Yang pertama, pengurusan jenazah, mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Kalau ada kos, ambil harta si mati, gunakan harta si mati. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Hutang puasanya kena bayar fidyahnya. Hutang hajinya kalau belum dilakukan, belum sampai giliran, tapi dia mampu, badalkan, upahkan haji untuk arwah. Ini wajib sebelum bahagi pusaka, sebelum faraid. Yang ketiga, hutang sesama manusia, yang ini biasa. Habis daripada selesai ke bumi atau solat jenazah, biasa ada warisnya akan berucap, terima kasih tuan-tuan kerana memberi penghormatan yang terakhir kepada arwah ayah saya. Saya selaku waris, jika arwah ayah saya ada berhutang, boleh terus berhubung dengan saya. Ini biasa kita dengar, hutang sesama manusia. Yang keempat, baru wasiat jika ada. Kalau tidak ada wasiat, maka terus kepada faraid. Kalau ada wasiat, cukup syaratnya, cukup rukunnya, maka wajib waris laksanakan wasiat si mati. Wasiat hukumnya sunat, tetapi pelaksanaannya wajib oleh ahli waris. Dan syarat-syaratnya tidak lebih daripada 1/3 dari harta si mati. Kalau lebih, ambil maksimum 1/3 sahaja. Itu antara syarat-syarat untuk wasiat. Kita akan masuk nanti. Wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tua kamu, mana tadi? Tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Ayat ini satu tamparan kepada kita. Allah memberi tamparan kepada kita. Maksud ayat ini tentang tentang orang tua kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagi kamu. Kita ini waktu kita hidup pun kita tak mampu nak mengenal ayah, ibu, anak-anak kita yang mana lebih banyak manfaat kepada kita. Kita tak mampu nak mengenal, nak memilih yang mana sepatut dapat banyak, yang mana sepatut dapat sikit. Sebab kita tak tahu yang mana lebih banyak manfaat kepada kita. Ini waktu kita hidup, apatah lagi lepas kita mati nanti. Ini satu tamparan kepada kita, menunjukkan kita manusia ini, akal kita ini terbatas. Akal kita ini tak dapat nak menentukan mana di kalangan waris kita yang lebih banyak manfaat kepada kita. Ini adalah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat ini diturunkan adalah kerana kisah Sa'ad bin Rabi' yang akan dinyatakan dalam sumber hukum yang kedua nanti, iaitu hadis yang ke-8. Kita akan masuk pada muka surat 39 nanti. Cuma secara ringkas, kisah Sa'ad bin Rabi' ini, Sa'ad bin Rabi' syahid dalam peperangan Uhud.
perang bersama dengan Rasulullah menentang kaum kafir Quraisy, kaum kafir, kemudian mati syahid dalam peperangan Uhud dan meninggalkan seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Maka isteri kepada Sa'ad bin Rabi' ini bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, bersama aku ada 2 orang anak perempuan, anak kepada Sa'ad bin Rabi' yang syahid, gugur syahid bersama-sama dengan kau ya Rasulullah dalam peperangan Uhud. Akan tetapi pakcik anak ini, iaitu adik-beradik kepada Sa'ad bin Rabi', telah mengambil semua harta pusaka Sa'ad bin Rabi' tanpa meninggalkan sedikit pun kepada aku sebagai isteri dan juga 2 orang puteri ini. Maka turun ayat berkenaan tentang pembahagian untuk anak-anak perempuan tadi. Kalau seorang 1/2, kalau 2 orang 2/3, kalau untuk ayah berapa, untuk ibu berapa. Ini kisahnya dalam surah An-Nisa. Kenapa turun dalam surah Nisa? Nak menaikkan martabat wanita. Islam datang untuk menaikkan martabat wanita yang mana dulunya tak mendapat pusaka, dan alhamdulillah datang Islam menaikkan darjat martabat wanita, juga ada bahagian pusaka daripada kaum keluarga. Jadi jangan ada perasaan ini tidak adil, kami dapat separuh je daripada lelaki. Tak. Ingat sejarah, Islam datang dan kita yakin siapa yang paling adil di dunia ini? Allah. Allah mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Dan keyakinan kita, setiap ketentuan Allah itu pasti ini yang paling adil. Tak ada lagi yang paling adil selain daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma hikmahnya itu nanti mungkin kita akan jumpa, kita akan tahu antaranya. Sebab lelaki ini ada tanggungjawab besar. Lelaki wajib cari nafkah. Lelaki kena jadi wali kepada anak-anak buahnya. Contohlah pakcik ni tadi dapat asabah kerana si mati tak ada anak lelaki, tak ada ayah dah. Maka ada adik-beradik lelaki. Pakcik kepada anak si mati, anak yatim ini yang perempuan. Dia jadi wali. Dia dapat tak pusaka, dapat asabah. Dalam masa yang sama, dia juga menjadi wali, menanggung anak perempuan si mati. Tetapi tak semestinya. Bila kata tentang hak dan juga tanggungjawab, 2 perkara yang berbeza. Ada orang yang berhak dalam pusaka, faraid, tetapi tak ada tanggungjawab. Ada waris yang bertanggungjawab tetapi tak ada hak dia daripada faraid. Azan ke? Teruskan ke azan? Azan dulu. Kita beri laluan azan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa marabba zahida wa titamah wa salatul qa'imah wa sayyidina Muhammad di wasilati al fadil wa ba'dha maqamal mahmud wa sallallahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Kita sambung sedikit dalam 5-10 minit ya. Berkait dengan hak dan dengan tanggungjawab, tak semestinya orang yang berhak dalam faraid dia bertanggungjawab. Dan ada kala orang yang bertanggungjawab dia tak dapat hak dia dari segi faraid. Contoh, ini geraja. Si mati meninggalkan anak perempuan, ini si mati. Meninggalkan isteri tak payahlah, kita anggap dia ni tak ada pasangan. Dia ada saudara perempuan seibu sebapa. Dia ada saudara lelaki sebapa dengan si mati. Dia ada juga bapa saudara seibu sebapa. Bapa dah tak ada, ibu dah tak ada. Okey, dekat sini siapa yang dapat harta pusaka? Kita nampak ada 4 waris. Anak perempuan, kemudian saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan si mati yang sama mak sama ayah. Kemudian ada saudara lelaki sebapa, adik-beradik lelaki dengan si mati tetapi sebapa, ibu lain.
Dan bapa saudara seibu sebapa sebelah ayah si mati. Si mati ada ayah, pakciknya. Jadi dekat sini ada dua lelaki, dua perempuan. Yang dapat harta pusaka siapa? Anak perempuan dan saudara perempuan seibu sebapa sahaja. Ini yang dikatakan wanita menghabisi pusaka. Berlaku tak? Berlaku. Cuma jarang orang tahu. Orang fikir yang asabah ini hanya kepada lelaki saja. Tak ada setengah keadaan wanita boleh menghabisi harta pusaka, dapat asabah. Anak perempuan dapat berapa? 1/2. Kerana seorang. Ataupun 2 orang atau 3 orang, maka dia akan dapat 2/3. Ada tak baki? Ada. Contohlah 2 orang dapat 2/3. Ada baki 1/3. Kembali dapat dekat saudara perempuan seibu sebapa. Asabah ma'al ghairi namanya. Asabah ada 3. Asabah binafsi, asabah ma'al ghairi, asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Yang ini ma'al ghairi. Adik-beradik perempuan seibu sebapa mendapat asabah kerana bersama dengan anak perempuan. Habis saudara lelaki ni, dia datang ke pusaka, kata, saya lelaki, sepatutnya saya dapat. Ini juga banyak berlaku kes. Dia kata, arwah tak ada yang perempuan warisnya, saya yang lelaki. Tapi dia tak faham maksud asabah ma'al ghairi. Perempuan menghabisi harta pusaka. Jadi saudara lelaki sebapa ini dengan anak perempuan ni siapa? Pakcik. Bapa saudara perempuan ni, bapa saudara seibu sebapa ini dengan anak perempuan ni siapa? Atuk saudara. Kalau nak kahwin, siapa yang bertanggungjawab menjadi wali? Pakciknya, atuknya. Dari segi penjagaan, pemeliharaan, nafkahnya, kalau misal kata anak perempuan ini masih kecil, siapa yang wajib dari segi turutannya yang membela anak ini? Pakciknya, datuk saudaranya. Nak kahwin, pakciknya jadi wali. Hak ada tak dari segi faraid? Tak ada. Tanggungjawab ada. Jadi hak dan tanggungjawab ini dua perkara yang berbeza. Tak semestinya yang dapat pusaka ada hak dalam pusaka, dia bertanggungjawab kepada anak si mati. Dan tak semestinya juga orang yang tak dapat harta pusaka dia berlepas daripada tanggungjawab. Pakcik ni tadi, aku tak dapat pusaka lah, taklah anak cara aku tak dapat, biar makcik dia dapat. Makcik dapat, makcik dia yang tanggung. Tak, tanggungjawab tetap kepada pakciknya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat yang ke-32 berkait tentang surah An-Nisa ayat yang ke-12, menceritakan tentang pembahagian bagi suami dan isteri. Nanti kita akan masuk. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terkuris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.